Itu antara contoh. Dan selain itu, raja-raja Melayu ini mereka ini menjadi benteng penghalang daripada memudahkan Inggeris ataupun British untuk melakukan penjajahan mutlak. Kita memang dijajah, cuma kita tidak sebagaimana di tempat-tempat lain. Di tanah Melayu ini berbeza dengan tempat lain. Kita ini kata macam separuh jajahan ataupun walaupun kita dijajah, tetapi kita masih diberi hak-hak dalam hal-hal yang tertentu untuk mentadbir. Ini adalah peranan sultan ataupun pemimpin ketika itu untuk mengekalkan kuasa daripada terhapus 100%, tapi masih dapat memelihara hal-hal yang tertentu, khususnya institusi beraja dan juga ada undang-undang Islam yang mana kalau di tempat lain ia dihapuskan 100%, tapi di tanah Melayu perkara ini gagal dilaksanakan oleh penjajah British. Menjawab soalan lo. Jelas tak sangat ni? Apa maksudnya? Serah kepada moderator balik. Baik, terima kasih atas soalan itu Saudara Abdul Muiz. Alhamdulillah jawapan yang diberikan oleh Ustaz Abdul Rahman ni sangat jelas sangat jelas dan sangat detail. Sehingga kan ada maklumat-maklumat yang saya tak pernah dengar pun. Saya sangat terpegahlah dengan ilmu yang ada pada Ustaz Abdul Rahman kita ni. Okey, jadi kita teruskan kepada soalan yang seterusnya, iaitu akan diajukan oleh Saudara Azri. Syekh kita. Silakan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihormati Ustaz Rahman kita dan semua sahabat grup lah, insyaAllah. Jadi soalan saya pendek saja. Apa fungsi sebenar lah, saya nak tanya apa fungsi sebenar institusi Kesultanan Raja dalam mempertahankan negara? Baik, terima kasih kepada Syekhuna Syekh Azri Nasri. Jauh ni orang Perak kan. Okey, baik. Soalan yang ketiga, berkenaan fungsi sebenar institusi sultan ataupun raja dalam mempertahankan negara. Baik. Yang pertama kita lihat kepada sejarah institusi beraja sendiri di negara kita ni. Jadi institusi beraja ni lama dah bertapak di negara kita. Ribuan boleh kata ratusan tahun, mungkin lebih daripada 1000 tahun institusi beraja telah bertapak di negara kita. Dan institusi beraja di negara kita ini telah mengalami evolusi apabila datangnya penjajah British di negara kita ini. Pada asalnya raja ataupun sultan di negara kita adalah pemerintah tertinggi dan mempunyai kuasa yang mutlak, ataupun dalam bahasa yang mudahnya dipanggil sistem beraja mutlak. Maksudnya maksud sistem beraja mutlak ini adalah raja ada ataupun mempunyai kuasa yang mutlak dalam setiap pemerintahan, setiap pentadbiran negeri ataupun negara, dengan dibantu pembesar-pembesar yang dilatih khususnya sebelum datangnya penjajah Inggeris ini. Dan raja adalah pusat ataupun tonggak semua kekuasaan ataupun juga perundangan, dan raja juga merupakan penyusun atau ada istiadat dalam sesuatu negara. Apa yang perlu kita faham, pada ketika itu kuasa raja ini sangat besar dan tidak terbatas oleh sesiapa pun. Maksudnya dia boleh membuat dasar, boleh buat keputusan, boleh melaksanakan sesuatu undang-undang
yang dicipta. Dan raja ini kata betul lah bebas. Maksudnya kuasa yang tidak dipengaruhi oleh mana-mana orang. Berdasarkan pemikiran ataupun kehebatan seseorang raja ataupun sultan itu sendiri. Itu berlaku sebelum kehadiran penjajah. Itu yang perlu kita faham. Dengan hadirnya penjajah, berlakunya satu evolusi sistem beraja di Indonesia ini kepada sistem beraja berperlembagaan. Ya, tadi asalnya raja berkuasa mutlak ataupun beraja mutlak, dan pada sekarang ini beralih kepada sistem beraja berperlembagaan. Maksud sistem beraja berperlembagaan ini adalah raja ataupun sultan mesti bertindak mengikut peruntukan dalam perlembagaan yang telah ditetapkan, mengikut ataupun sekaligus menutup ruang raja daripada berkuasa mutlak. Maksudnya raja dibataskan dengan benda-benda yang tertentu mengikut apa yang diputuskan, apa yang telah ditulis di dalam perlembagaan negara. Jadi kalau sultan-sultan setiap negeri itu dia kena ikut ataupun dibuat sesuatu perkara tu, nak memutuskan sesuatu perkara, dia kena mengikut majlis eksekutif yang diketuai oleh Menteri Besar. Di negara kita ada Perdana Menteri, ada Agung. Ada Agung, ada Perdana Menteri. Negeri ada Sultan, ada Menteri Besar. Jadi raja-raja setiap negeri ini kalau nak melakukan sesuatu perkara itu, dia kena mengikut nasihat majlis eksekutif yang ketuanya adalah Menteri Besar. Kalau di peringkat pusat, peringkat persekutuan, yang di-Pertuan Agong mesti melakukan sesuatu tindakan itu ataupun ada iklan sekejap. Okey. Sama yang tadi yang di Pertuan Agong, di mana di peringkat pusat ini, jika nak buat sesuatu perkara, nak bertindak, mestilah mengikut atas nasihat jemaah menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri. Dalam semua perkara, kecuali ada benda-benda yang tertentu sahaja yang orang kata yang di Pertuan Agong ini boleh buat tanpa merujuk kepada Perdana Menteri ataupun nasihat jemaah menteri, yang kita panggil budi bicara lah. Ni kata beza raja ataupun sultan kuasa mutlak dan juga berperlembagaan. Dan kita tengok contoh-contoh apa yang penting yang diperuntukkan bagi sultan ataupun yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan yang diberilah, kuasa yang diberi kepada yang di-Pertuan Agong, yang di peranan yang di-Pertuan Agong sendiri. Yang pertama ni, apa yang penting yang perlu kita faham, yang di-Pertuan Agong adalah ketua utama negara. Ketua utama negara. Kita boleh rujuk kepada perlembagaan yang 32. Perkara 32 dalam perlembagaan. Maksud ketua utama negara, kalau kita tengok dalam carta organisasi, sama ada persatuan ataupun apa-apa, kita tengok gambar paling atas tadi. Gambar paling atas tu kita boleh ibaratkan sebagai yang di-Pertuan Agong ataupun kalau dalam persatuan dipanggil penasihat. Dan bawah yang di-Pertuan Agong yang menjalankan segala aktiviti, yang mengeluarkan keputusan atau berdasar adalah Perdana Menteri dan jemaah dia lah. Yang kalau kita tengok dalam persatuan, kita panggil YDP, Presiden, pengurusi atau sebagainya, dengan dibantu dengan exco-exco yang berada di bawah. Itu dengan kata bahasa mudah lah.
Dan yang seterusnya, secara undang-undang, yang di-Pertuan Agong ni dia duduk dalam 3 ataupun menganggotai 3 badan kerajaan, iaitu yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga judisiari. Legislatif ni adalah perundangan, badan perundangan, eksekutif badan pemerintah, dan judisiari adalah badan kehakiman. Yang tu yang antara yang utama. Ada lagi perkara-perkara yang diperuntukkan untuk agung, yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan. Antaranya lagi adalah yang di-Pertuan Agong adalah satu daripada 3 unsur parlimen, di mana yang di-Pertuan Agong berhak untuk panggil, menangguhkan dan membubarkan parlimen. Ni dalam perkara 55 dalam dalam perlembagaan. Maksudnya kalau nak buat sidang parlimen, lama dah buat sidang parlimen, Agong berhak panggil. Kalau nak buat sidang tergempur, Agong berhak panggil. Untuk bubar parlimen, nak tukar kerajaan ataupun nak buat pilihan raya, Agong berhak. Ini antara kuasa yang di-Pertuan Agong. Dan seterusnya yang utama lagi, Agong yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi angkatan tentera. Maksud pemerintah tertinggi ini, dalam bahasa Inggeris dia dipanggil apa? Lupa dah dalam bahasa Inggeris panggil apa. Secara mudah ni kita tengok dekat pangkat seseorang general, sama ada PTD, Parlimen Tentera Darat, Parlimen Tentera Udara, Parlimen Laksamana Laut, ataupun Parlimen ATM. Kita tengok dekat bintang di punya bahu tu, dia ada 4 bintang sahaja, betul 3. Bintang yang kelima, yang di-Pertuan Agong sahaja yang layak pakai. Tu kata maksud pemerintah tertinggi bagi angkatan tentera. Maksudnya apa-apa keputusan, contohnya nak berlaku peperangan, jadi parlimen-parlimen ni kena merujuk kepada yang di-Pertuan Agong. Maksudnya kalau berlaku situasi perang, yang di-Pertuan Agong ni adalah parlimen yang paling tinggi lah, ataupun orang paling depan kali, gitu. Masa mudah dia. Dan seterusnya, Agong berhak untuk mengampunkan ataupun menangguhkan sesuatu hukuman ke atas pelaku jenayah. Ni kalau kita tanya mahkamah, setiap tahun ada banduan ataupun penjenayah yang mendapat kurniaan pengampunan daripada yang di-Pertuan Agong. Contohnya orang yang nak dihukum bunuh, dia boleh minta permohonan ataupun dia minta lanjut dengan pihak mahkamah daripada hukum bunuh tu pada satu tempoh yang lain, sehinggalah kalau dia berlaku baik dan sebagainya dan dipilih oleh pihak mahkamah atau penjara, dihantar nama kepada yang di-Pertuan Agong. Pertuan Agong setuju untuk ampun daripada dihukum bunuh, maka terlepas daripada hukum bunuh. Antara istimewa yang di-Pertuan Agong. Dan apa yang lagi penting, yang di-Pertuan Agong ni bertanggungjawab menjaga dan memelihara kedudukan dan hak istimewa orang Melayu. Ini sangat penting. Ini adalah perkara yang dicabar ataupun dipersoalkan oleh orang bukan Islam, dan ada juga orang Islam, orang Melayu sendiri yang mempersoalkan benda ni, nak hapuskan benda ni. Yang ini berlaku ketika zaman PH. Sebut tegang sikit lah. Nak perang. Ini berlaku pada zaman PH, di mana kedudukan hak istimewa orang Melayu nak dicabar. Kita sebagai penduduk asal sini, orang yang meletak di sini, orang
orang yang memang negara kita, asal negara Malaysia adalah negara kita, tapi orang Melayu ni mempunyai sifat yang baik, lemah lembut. Orang kata boleh berbicara lagi dengan orang asing yang mari, orang India dan China, yang siapa-siapa yang mari sini. Kita boleh lembut, boleh bagi hak-hak yang tertentu bagi mereka. Kalau kita tengok di Thailand, tengok di Indonesia, ataupun di tempat-tempat lain, orang selain atau bangsa selain daripada bangsa di sebuah negara yang asal daripada negara tu tak boleh hidup negara tu, melainkan kena tutup identiti dia. Contoh di Thailand, di Indonesia tak boleh cakap bahasa Cina, tak boleh buka sekolah, tak boleh bagi nama Cina, nama pun tak boleh, nama dalam bahasa sendiri tak boleh. Tapi di Malaysia kita beri kebebasan yang tertentu, tapi masih lagi orang kata tak sedar diri, masih lagi mempersoalkan hak-hak mereka. Sedangkan kita bagi banyaklah kemudahan, kelebihan kepada orang bukan Melayu ataupun bukan bumi putera. Dan ini yang perlu kita pertahankan. Orang Melayu kena sedar benda ni. Dan ini sangat penting demi masa depan kita dan anak cucu kita. Seterusnya, Agung merupakan ketua agama Islam bagi negeri dia sendiri. Contoh Agung tu yang sekarang, Agung daripada Pahang. Sebelum ni daripada Kelantan. Dulu-dulu ni berterusan dan sebagainya. Maksudnya di setiap negeri dia masing-masing dia merupakan ketua agama Islam. Dan juga negeri-negeri yang tak ada raja. Contohnya Pulau Pinang, Melaka, wilayah persekutuan, Labuan, Putrajaya, Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah. Ini negeri yang tak ada sultan atau raja, maka ketua agama Islam dia adalah yang di-Pertuan Agong. Dan Agong, yang Pertuan Agong berhak untuk melantik Perdana Menteri. Contoh, sesebuah parti yang menang, dia akan mengemukakan beberapa nama, senarai nama calon Perdana Menteri mereka. Jadi kalau yang di Pertuan Agong tak kenal kan ni, dia tak boleh jadi Perdana Menteri walaupun parti tu nak. Dia kena tukar lain. Tu hak yang di Pertuan Agong. Begitu juga sebagaimana yang berlaku dalam negara kita yang sebelum ini. Berlakunya pertukaran Perdana Menteri daripada PH Tun Dr. Mahathir letak jawatan dari Perdana Menteri interim, dan ini ada dalam undang-undang, dan bertukar kepada Tan Sri Muhyiddin dan sekarang Datuk Sri Ismail Sabri. Dan ini adalah hak Perdana Menteri, hak yang di Pertuan Agong untuk melantik mereka ni. Kalau yang di Pertuan Agong tak berkenan, dia boleh tukar. Tapi apabila dia dah lantik menjadi Perdana Menteri, dia tak boleh tukar, melainkan dia berlakunya pilihan raya dan bertukarnya kerajaan ataupun sebuah parti itu mengemukakan Perdana Menteri yang lain. Apa lagi? Apa lagi yang penting? Jangan tengok poin. Tak lagu aku yang nak tadi. SNS ni doktor lagi dia belum guna SSD. Okey, kita tertinggal, ada benda yang tertinggal yang kita lihat kepada antara peranan institusi beraja di negara kita adalah institusi beraja adalah satu kata benteng yang terakhir ataupun rujukan yang terakhir apabila berlakunya sesuatu konflik di sebuah negara. Maka
raja adalah penyelamat kepada konflik itu. Tapi contoh mudahlah kata yang berlaku pada situasi sekarang. Contoh ketika Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Ketika itu sebahagian kepercayaan ataupun ahli parlimen menarik kepercayaan kepada Tun Dr. Mahathir, dan juga kerajaan kepada ketika itu menyebabkan kedua blok pembangkang ini tidak ada kata majoriti untuk membentuk sebuah kerajaan. Jadi kalau blok gitu tak ada kerajaan apa sudah. Jadi bila bergabungnya satu blok lagi kerajaan, maka berjaya mewujudkan satu kerajaan yang baharu dengan melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri yang baharu. Dan ini adalah yang memainkan peranan yang sebenarnya adalah yang di Pertuan Agong untuk menyelamatkan situasi politik yang sangat panas ketika itu, di mana masing-masing orang kata bertelagah, bergebuk. Jadi untuk menyelamatkan negara daripada khususnya PH yang mengancam banyak benda dalam tempoh 22 bulan. Kalau sebut satu-satu lebih daripada 100. Apa yang zahir dan apa yang tersembunyi. Yang zahir kita boleh tengok perkara mula-mula PH naik, dicampur JAKIM. JAKIM nak dihapuskan JAKIM. Antaranya lagi masuknya Islam liberal ke Malaysia. Sebelum ni tak masuk secara kubur tanah, tapi bila jadi kerajaan masuk secara rasmi. Dan itu yang dasar-dasar yang dibuat rahmatan lil alamin. Kita tengok apa maksud rahmatan lil alamin itu. Adakah yang berselari dengan maksud Al-Quran, ataupun rahmatan lil alamin dengan erti liberal sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Inilah istilah yang digunakan oleh Menteri Agama Indonesia yang nama Syihab. Dia berjaya meliberalkan pemimpin institusi, agensi kerajaan, dan ramai daripada kalangan rakyat yang terpengaruh dengan agenda ini. Jadi perlu diselamatkan, bahaya. Jadi banyak lagi tabung haji dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang perlu dilihat, sudut pandang yang perlu kita ambil cakna. Dan pentingnya, nak khabar pentingnya institusi beraja ni, walaupun kerajaan dunia pada ketika ini menerima sistem demokrasi, tetapi demokrasi ini adalah, kita kena faham, demokrasi ini buatan manusia, pemikiran manusia. Maka dia mesti ada kelemahan, ada tempang dia. Walaupun nampak comel saja, ada kelemahan dia. Jadi bila demokrasi solid yang tidak ada raja perlembagaan, maka akan berlakunya boleh berlakunya kediktatoran. Contoh, kita ambil contoh yang mudah, kita tengok Hitler dengan parti Nazinya berjaya menawan Jerman pada zamannya, dan akhirnya berubah menjadi demokrasi lah, menjadi kursi, jadi diktator. Ataupun contoh lain, Perdana Menteri ataupun Presiden Slobodan Milosevic, yang mana dia ni berjaya naik sebagai presiden secara demokrasi, dan ini Kristian yang anti-Islam menghasut rakyat Yugoslavia yang orang kata Serb lah, orang Serbia, menyebabkan orang kata macam rasa rasis dan berdendamnya amat sangat kepada orang Islam, dan berlakunya pembunuhan etnik yang beramai-ramai di Bosnia. Ini kesan kata kalau tidak ada pengimbangan institusi beraja. Tapi kita tak nafi institusi beraja ni ada kelemahan dia sendiri.
Tapi peranan yang sangat penting kata sudut pandang yang lebih jauh itu yang lebih utama. Jadi banyak macam panjang pula. Secara pula tak banyak tak ambil masa. Wallahu a'lam.